الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa. Maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya, marilah kita mengambil pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang menguji keimanan kita. Firman Allah Ta'ala, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Dan tidaklah kami jadikan segala perkara yang engkau lihat, yakni pada malam Isra' dan Mi'raj, malaikat menjadi ujian kepada manusia. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu peristiwa Isra' dan Mi'raj, bahawa baginda telah dijemput oleh Allah menjadi tetamunya, dibawa melawat ke langit yang ketujuh, sampai Sidratil Muntaha. Bukan saja melawat Baitul Maqdis, ditemukan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul, melihat alam dunia dan alam akhirat, alam hidup dan alam mati, alam bumi dan alam langit, alam yang nyata dan alam yang gaib. Peristiwa yang berlaku di luar daripada kemampuan akal manusia yang berfikir. Akal yang lemah, manusia yang bersifat makhluk, tidak mampu untuk memikirkan dengan akalnya sahaja berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kisah ini, menjadi fitnah kepada manusia. Bukan sahaja orang-orang yang kafir bertambah kafirnya, bahkan ada kalangan orang-orang yang telah beriman menjadi murtad, keluar daripada agama Islam. Dan di sana ada orang-orang yang beriman bertambah imannya. Hanya mereka yang mengenali Allah
mengenali ketuhanan Allah, mengenali kebesarannya, keagungannya yang tiada tolak banding, yang mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib bersifat benar, percaya kepada Isra' dan Mi'raj. Adapun mereka yang lemah imannya, yang bergantung dengan akalnya sahaja, akal manusia yang lemah, hanya boleh memahami apa yang dapat dilihat, yang dapat dicium, yang dapat dirasa, yang dapat didengar, yang dapat dilintas dalam fikirannya yang terbatas itu. Sudah tentu tidak mampu untuk memikirkan Isra' dan Mi'raj. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tetamunya, melihat alam yang luas, sedangkan jarak perjalanan di antara Mekah dan Baitul Maqdis sebulan perjalanan. Apalagi disebut naik ke langit. Jaraknya di luar perhitungan ukuran manusia. Bukan 1 juta, 2 juta, 1 bilion. Bahkan triliun kilometer jauhnya. Perjalanan yang tidak mungkin dicapai dengan tenaga yang ada pada manusia. Tetapi apabila menyadari Isra' dan Mi'raj adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang menjadikan seluruh alam, Tuhan yang menjadikan dunia dan akhirat, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan jauh dan dekat, lama dan sekejap, maka Allah Subhanahu wa taala boleh menjalankan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang cepat, boleh menghapuskan sebab-sebab dunia, boleh menghapuskan sebab-sebab yang hanya diketahui oleh akal manusia, tetapi berada di dalam ilmu Allah dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang kenal Allah, yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan apa sahaja yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Maha berkuasa, tiada tolak banding. Seluruh alam berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Isra' dan Mi'raj adalah ujian kepada iman orang-orang yang beriman. Ujian terhadap kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita kenal Allah, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang maha berkuasa, Nabi yang wajib bersifat dengan benar, yang tidak menyembunyikan sedikit pun apa yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala, maka percayalah kita kepada Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj adalah kurnia besar daripada Allah kepada Rasul pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutuskan kepada seluruh alam
untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad malaikat membawa rahmat kepada seluruh alam. Bagaimana seorang manusia yang bersifat dengan manusia dengan segala kelemahannya dilahirkan di Makkahul Mukarramah, bumi yang kering kontang, bumi yang tidak ada tamadun dan tidak ada kemajuan. Bagaimana Rasul yang dilahirkan di situ, Islam yang diturunkan di situ, boleh disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Seluruh pelosok dunia adalah ciptaan Allah, berada di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadi dan mentadbir seluruh alam ini. Dibandingkan bumi tempat kita berpijak dengan seluruh alam langit, matahari, bulan, bintang, cakrawala yang bertaburan tidak mampu dihitung oleh manusia, maka bumi tempat kita berpijak ini adalah habuk yang halus sahaja di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang Maha Berkuasa yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah Allah yang Maha Berkuasa menjadikan Islam adalah rahmat kepada seluruh alam. Sekiranya manusia benar-benar percaya kepada Allah, kekuasaan, adil dan rahmatnya, ilmu dan kebijaksanaannya, sekiranya manusia itu percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak menjadi tetamunya pada malam Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang besar yang dilakukan itu bukan saja kemuliaan yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kemuliaan yang diberi kepada umatnya. Maka marilah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa megah dan mulia bersama dengan Islam. Islam daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Apa lagi kita melihat dalam dunia hari ini, manusia ditimpa bencana kehidupan kerana mengadakan ajaran sendiri, mencipta undang-undang sendiri, membuat peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggulah mereka yang tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj, tidak percaya kepada petunjuk daripada Allah yang ditunjukkan dalam Isra dan Mi'raj, yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Percayalah mereka yang tidak menerimanya celaka di dunia dan celaka di hari akhirat. Dan percayalah mereka yang beriman, yang beramal dengannya, mendapat bahagia dunia dan bahagia di hari akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha
wa kadzalikal yauma tunsa. Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan dan pengajaranku yang terkandung di dalam ajaran Islam, di dalam kitab Allah, maka baginya kehidupan yang pencang, kehidupan yang rosak, lalu dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, wahai Tuhan, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku di dunia dulu celak dapat melihat. Dikatakan kepadanya, sebenarnya telah datang kepada kamu ayat-ayatku. Kamu melupakan ayat dan peringatan itu. Maka pada hari ini kamu dilupakan. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah. ونفعني وإياكم بالآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita melihat kepada diri masing-masing, melihat amalan kita, menyedari kepercayaan kita, menyedari perangai dan akhlak kita, sebelum kita diheret dan dihisabkan di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Yang lain daripadanya sesat menyesatkan, membawa celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tak lupa untuk sentiasa berselawat kepadanya, kerana perintah Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra.
Sesiapa yang berselawat ke atasku 1 selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي برما وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت